Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita telah pun sampai ke penghujung bagi bab al-mansubat, di mana kalimah yang ke-10 yang berada pada kedudukan nasbun adalah al-maf'ulu li ajlih. Apa makna al-maf'ulu li ajlih? Kata penulis, jenis kalimah ke-10 yang berada pada kedudukan nasbun adalah maf'ul li ajlih. Nama lain baginya adalah al-maf'ulu lah. Jadi ada dipanggil dengan maf'ul li ajlih dan ada dipanggil dengan al-maf'ulu lah. Maksud dia sama. Ia merupakan ismun yang didatangkan untuk menyatakan sebab berlakunya sesuatu perbuatan. Yang menjadi maf'ul li ajlih ini adalah ismun, dan ia didatangkan untuk menyatakan kenapa seseorang itu melakukan sesuatu perkara. Contohnya, qabbala al-waladu yada ummihi ijlalan laha. Si anak mencium tangan ibunya sebagai menghormatinya. Kalimah yang mansub di sini adalah ijlalan. Kata dia ijlalan mansub kerana ia merupakan maf'ul li ajlih. Ia menerangkan sebab si anak mencium tangan ibunya, iaitu sebagai tanda menghormati dan memuliakan si ibu. Apabila sesuatu kalimah menjadi maf'ul li ajlih, ia menjadi mansub. Kenapa si anak mencium tangan ibunya? Kerana apa? Ianya sebagai tanda hormat kepada si ibu. Dia buat gitu kerana perasaan hormat dia kepada ibu dia, maka dia cium tangan ibu dia. Di sini maf'ul li ajlihnya adalah ijlalan. Kita tengok contoh yang seterusnya. Tasaddaqtu lil fuqara'i ibtigha'a mardatillah. Saya bersedekah kepada fakir miskin kerana mencari keredaan Allah. Sekarang ini mana dia maf'ul li ajlih, iaitu ibtigha'. Kalimah ibtigha' mansub kerana menjadi maf'ul li ajlih. Dia akan beritahu nanti kalimah apa yang boleh menjadi maf'ul li ajlih. Bukan semua kalimah boleh menjadi maf'ul li ajlih. Ada kalimah-kalimah yang tertentu yang membawa maksud yang tertentu yang boleh menjadi maf'ul li ajlih. Kata penulis, perlu diingatkan bahawa ismun yang hendak menjadi maf'ul li ajlih mestilah di kalangan masdar. Mestilah di kalangan apa? Masdar. Semua dah ingat kan apa itu masdar? Boleh kita katakan dengan kata dasar. Kalau di dalam pecahan kalimah Arab, ia berada pada kedudukan yang ketiga. Bila antum buka kamus, sebahagian daripada kamus dia akan susun kalimah-kalimah yang berpecah daripada fi'il madin kepada fi'il mudhari' dan sebagainya. Dia akan letak masdar ini pada kedudukan yang ketiga. Contohnya kita kata apa? Kataba yaktubu kitabatan. Akala yakulu aklan. Kataba akala fi'il madin. Yaktubu yakulu fi'ilun mudhari'. Kemudian kitabah dengan aklah dengan aklun adalah masdar. Biasa kalau antum buka kamus,
mereka akan susun perkataan ini dengan cara yang seperti ini. Dia akan letak fi'lan madin, kemudian fi'lan mudhari', kemudian fi'lun, dengan kemudian masdar. Jadi itu adalah perkataan-perkataan yang penting, yang perlu kita tahu. Yang perlu kita tahu. Sebab apa? Sebab masdar dan juga fi'il mudhari' ini dia memerlukan kepada hafalan tentang perubahannya. Adapun ismun fa'il, ismun maf'ul ataupun ismun makan, ismun zaman, dia dah ada wazan yang khusus, yang tidak berubah. Jadi sebab itu bila kita tengok para ulama bila menyusun kamus, mereka akan letak fi'il madin, fi'il mudhari', kemudian masdar. Yang ketiga itu dipanggil dengan masdar. Contoh kalau di sini ijlalan. Ijlalan daripada madin dia apa dia? Ajalla yujillu ijlalan. Kalau pula ibtigha daripada ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Yang ketiga itu dipanggil masdar. Jadi antum kena biasakan dengan membaca kamus ataupun membuka kamus dan pilih kamus yang sesuai, kamus yang baik. Tidak semua kamus itu ianya akan banyak membantu, melainkan kamus yang disusun dengan cara yang terbaik, khususnya kamus-kamus yang dibuat oleh pakar-pakar bahasa sejak daripada dahulu sehingga ke hari ini. Sekarang ni yang pentingnya, kalimah yang tak menjadi maf'ul li ajlih itu adalah masdar. Bila kita nak buat kalimah yang menjadi maf'ul li ajlih, dia mestilah di kalangan masdar. Kemudian pula dan mengandungi makna yang berkaitan dengan hati. Mengandungi makna yang berkaitan dengan hati. Contohnya perasaan hormat. Perasaan hormat itu di hati. Dan juga menginginkan keredaan Allah. Keinginan kepada keredaan Allah itu ia adalah amalan hati. Hendaklah kalimah yang digunakan untuk menjadi maf'ul li ajlih itu ianya berkaitan dengan apa? Hati. Bukan berkaitan dengan perbuatan anggota kita. Contohnya daraba, memukul. Darbun dia tak boleh menjadi apa? Maf'ul li ajlih. Kerana dia perbuatan apa? Perbuatan anggota tubuh kita. Begitu juga dengan aklun. Masdar bagi akala, dia tidak boleh menjadi maf'ul li ajlih. Kita kena ingat yang boleh menjadi maf'ul li ajlih itu adalah yang berkaitan dengan amalan hati kita, seperti keinginan kita, perasaan hormat kita, itu berkaitan dengan hati. Kata penulis, maksud berkaitan dengan hati, ia merupakan perasaan yang ada dalam hati pelaku perbuatan tersebut ketika melakukannya. Kenapa dia cium tangan ibu dia? Kerana menghormati ibu dia. Kenapa dia bersedekah kepada fakir miskin? Kerana inginkan keredaan Allah. Jadi dia buat begitu, yang mana perbuatan ini disertakan dengan apa dia? Dengan amalan hati dia, sama ada menghormati ke ataupun menginginkan sesuatu. Apabila anda mengamati contoh di atas, anda akan dapati si anak mencium tangan ibu kerana menghormatinya. Perasaan hormat tersebut merupakan
apa yang ada di dalam hati si anak. Jadi sewaktu dia mencium tu, dia rasa hormat kepada ibu dia ni tadi. Dia buat itu kerana hormat kepada ibu dia. Begitu juga dengan bersedekah ni tadi. Dia bersedekah kerana inginkan kepada keredaan Allah. Daripada keterangan di atas, anda dapat memahami bahawa maf'ul li ajlih adalah yang pertamanya ismun. Yang menjadi maf'ul li ajlih itu, ciri-ciri dia adalah yang pertamanya dia ismun. Yang keduanya, dia bila dia jadi maf'ul li ajlih, dia mansub. Ciri kedua dia mansub. Yang ketiga, didatangkan untuk menunjukkan sebab berlakunya perbuatan. Kenapa dia buat? Sebabnya begini dan begini. Dan ia berkaitan dengan hati, sebagaimana yang kita akan bacakan nanti. Yang ketiganya, ia didatangkan untuk menunjukkan sebab berlakunya perbuatan. Yang keempat, hanya di kalangan masdar. Dan yang kelima, maknanya berkaitan dengan hati. Ini ciri-ciri maf'ul li ajli. Ini gambaran awal dahulu tentang maf'ul li ajli. Bila disebutkan maf'ul li ajli, antum faham. Ini ciri-ciri dia. Kenapa dia didatangkan di dalam ayat? Apa yang boleh menjadi maf'ul li ajli? Nanti bila dah masuk kitab yang lebih besar, senanglah untuk antum memahami pendetailan yang lebih mendalam lagi tentang istilah-istilah ilmu nahwu ini yang dibincangkan oleh ulama nahwu. Habis yang ke-10, pasal yang ke-11, kalimah yang ke-11 yang mansub itu adalah al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah. Antum ingat ya, bila dia sebut maf'ul ni, tak kira lah maf'ul li ajlih ke, maf'ulun bih ke, maf'ul ma'ah ke, maf'ulun fih ke, dia ada fi'lun sebelum pada dia. Dan fi'lun ini dia yang menjadi amil bagi dia. Kenapa dia mansub? Amil dia adalah fi'lun lah. Fi'lun yang ada sebelum daripadanya. Sekarang kita masuk kepada maf'ul ma'ah. Apa dia maf'ul ma'ah? Kata penulis, jenis kalimah yang ke-11 yang mansub adalah maf'ul ma'ah. Ia merupakan ismun yang didatangkan untuk menjelaskan tentang perkara yang wujud bersama-sama perilaku perbuatan ketika dia melakukannya. Sekarang dia nak cerita dia buat sesuatu. Sewaktu dia buat perbuatan ni, ada perkara lain yang bersama dengan dia. Jadi perkara ini nanti akan diceritakan. Kalimah yang menjadi maf'ul ma'ah ni adalah ismun dan dia terletak selepas huruf waw. Huruf waw ni dipanggil dengan waw al-ma'iyyah. Waw al-ma'iyyah artinya waw yang menunjukkan kebersamaan. Kita dah jumpa dahulu, waw ni dia ada banyak fungsi. Antaranya waw apa dia? Waw qasam. Waw qasam yang merupakan sebahagian pada huruf jar. Dan selain daripada itu, nanti kita akan belajar ada waw yang dipanggil dengan waw ataf. Nanti kita akan masuk di dalam bab tawabi'. Dan sini ada huruf waw yang dipanggil dengan waw al-ma'iyyah, iaitu yang menunjukkan kebersamaan sesuatu di saat perbuatan dilakukan. Sebab itu dia panggil waw ma'iyah. Ma'iyah itu daripada perkataan ma'ah. Ma'ah, apa makna ma'ah? Ma'ah maknanya bersama. Di sini kata dia
ia merupakan ismun yang didatangkan untuk menjelaskan tentang perkara yang wujud bersama-sama pelaku perbuatan ketika dia melakukannya. Contohnya apa? Raqibatul hafilata wal mushafa. Saya saya menaiki bas dan mushaf bersama-sama saya. Jadi sekarang ini waw yang duduk sebelum daripada kalimah mushaf itu dipanggil waw ma'iyah, dan al-mushaf dia adalah maf'ul ma'ah. Mushaf adalah apa? Al-maf'ul ma'ah, ya. Dan dia bila dia menjadi maf'ul ma'ah, maka dia mansub. Ini gaya bahasa Arab yang perlu kita tahu, yang perlu kita belajar supaya kita apa? Supaya kita dapat memahami dan juga menguasai bahasa Arab dengan betul. Contoh, termasuk dalam hendak bercakap, kita nak beritahu bahawa kita berjalan. Di saat kita berjalan, ada sesuatu yang lain bersama kita. Contohnya kita nak kata, aku berjalan dan bulan bersama-sama aku. Apa kita kata? Kita kata sirtu wal qamara. Aku berjalan dan bulan bersama-samaku. Jadi sekarang ini al-qamar, kenapa dia mansub? Dia mansub kerana menjadi maf'ul ma'ah. Mana amil dia? Amil dia fa'ilun lah. Kalau ayat yang saya sebutkan tadi, sirtu wal qamara, amil dia adalah sara. Jadi sirtu. Kemudian raqibtul hafilata, amil dia adalah raqibah. Faham semua? Baik, kalimah al-mushaf mansub kerana ia menjadi maf'ul ma'ah. Ayat di atas membawa maksud ketika beliau menaiki bas, mushaf ada bersama-samanya. Kalimah yang menjadi maf'ul ma'ah adalah dimasuki huruf waw sebelumnya yang menunjukkan makna bersama-sama. Ya. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Arab pun kita kena tahu apa makna dia dan apa fungsi dia. Ya. Di dalam istilah ilmu nahwu ia dipanggil waw al-ma'iyah. Dipanggil waw apa di sini? Wawul ma'iyah. Ya. Daripada keterangan di atas anda dapat mengetahui bahawa maf'ul ma'ah merupakan pertamanya ismun. Yang keduanya dia mansub. Yang ketiganya membawa makna ia ada bersama pelaku perbuatan. Yang keempat ia didahului oleh waw al-ma'iyah. Itu ciri-ciri dia. Bila kita belajar dalam kitab yang lebih besar, nanti dia akan cerita dengan lebih detail lagi bagaimana perkara-perkara yang boleh menjadi waw al-ma'iyah. Itu kemudian. Yang penting faham dahulu istilah. Bila disebut dengan maf'ul ma'ah, apa yang dimasukkan dengan maf'ul ma'ah dan apa yang dimasukkan dengan waw al-ma'iyah, kena faham itu dahulu. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang lain yang boleh menjadi maf'ul ma'ah selain daripada apa yang kita belajar di sini. Ini asas dahulu. Yang penting kita faham istilah. Apa maksud maf'ul ma'ah dan apakah yang dimasukkan dengan waw al-ma'iyah. Bila maf'ul ma'ah maka dia menjadi mansub. Kata penulis lagi, perhatian. Kalimah ke-12 dan ke-13 yang berada pada tempat nasbun adalah khabar kana dan ismun bagi inna. Kita dah belajar dalam bab al-marfu'at
kana wa akhawatuha dan juga inna wa akhawatuha. Ya. Jadi kalaulah kana tu ismun dia marfu, maka khabar dia mansub. Begitu juga dengan saudara-saudara dia. Dan inna pula ismun dia mansub dan khabar dia marfu. Di sini penulis dia tak bincangkan dalam bab yang khusus bagi kedua-dua perkara ini, iaitu kana wa akhawatuha dan inna wa akhawatuha, kerana kita dah belajar dalam bab al-marfu'at, dah ada cerita tentang khabar bagi kana yang mansub dan juga ismun bagi inna yang mansub. Yang perlu kita ingat di sini, kalimah yang ke-12 yang mansub adalah khabar kana, dan yang ke-13 yang mansub adalah ismu inna, dan juga akhawat kedua-duanya, saudara kedua-duanya. Anda telah menemui penjelasan tentang kedua-duanya di dalam bab al-marfu'at. Oleh itu tidak perlu diulang semula pembahasan tentangnya. Namun begitu, saya sebutkan sekali lagi contoh bagi kedua-duanya untuk menguatkan ingatan dan kefahaman anda tentang kedua-duanya. Kita ambil contoh kana dan juga saudara-saudaranya. Di sini bawa satu contoh, iaitu kana. Kana Muhammadun qawiyan. Muhammad seorang yang kuat. Jadi kana mesti ada ismun, mesti ada khabar dia. Ini kana naqisah lah, bukan kana tammah. Ya, ini kana naqisah. Faham semua naqisah? Tak faham, nanti kita masuk kitab yang lebih tinggi, dia akan cerita. Kana naqisah itu yang ada ismun, ada khabar. Kalau kana yang tammah, dia fi'lun tapi dia adalah ada fa'il. Fi'lun dia ada fa'il. Kana tammah. Ya, kalau kana naqisah, dia kana tu fi'lun juga tapi dia tak ada fa'il. Dia ada ismun dan ada khabar. Ya. Di sini kana di sini merupakan sebahagian daripada kalimah yang mana ianya mempunyai ismun dan khabar. Ismun dia marfu', khabar dia mansub. Jadi Muhammad ismun kana marfu', qawiyan khabar kana mansub. Dalam Quran banyak kita jumpa wa kana Allahu aliman hakima. Jadi di sini ada ismun, ada khabar. Ya. Kemudian pula kalimah qawiyan mansub kerana ia menjadi khabar bagi kana, alamat nasbunnya adalah fathah. Contoh bagi inna pula, innal muttaqina fil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga. Inna dia ada ismun, ada khabar. Ismun dia mansub dan khabar dia marfu'. Mana ismun inna di sini yang mansub? Iaitu al-muttaqin. Al-muttaqin dia mansub. Apa tanda nasbun dia di sini? Tanda nasbun dia ya. Kenapa digunakan ya sebagai tanda nasbun? Kerana dia jam'ul muzakkar salim. Jam'ul muzakkar salim kita gunakan ya sebagai tanda nasbun. Kalau dia marfu' kita gunakan waw. Al-muttaquna kalau marfu'. Kalau mansub al-muttaqina. Ya. Jadi ini contoh bagi ismun inna. Kalimah al-muttaqina mansub kerana ia menjadi ismun bagi inna. Alamat nasbunnya adalah huruf ya kerana ia merupakan jam'ul
muzakkar salim. Sebab itu bila antum baca Al-Quran, ada masa antum jumpa al-muslimuna, ada masa antum jumpa al-muslimina. Jadi bila kita belajar ilmu nahwu, maka kita tahulah kenapa yang ni al-muslimuna pakai waw, kenapa yang itu al-muslimina pakai ya. Jadi ilmu nahwu ni penting untuk kita kita betul-betul memahami dan menguasai bahasa Arab. Kita tahu sebutan yang betul dan juga kita tahu maksud yang betul bagi sesuatu ayat. Kalau tak tahu nahwu, maka kita payah hendak memahami ayat-ayat dalam bahasa Arab dengan betul. Ya. Sebab itu kita kena belajar juga ilmu nahwu ni. Kalau rasa susah pun jangan putus asa. Terus belajar. Minta pertolongan daripada Allah agar berikan kita kepahaman. Habis bab al-mansubat. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-9, iaitu al-majrurat ataupun al-makhfudat. Dia ada dua istilah, ya. Al-majrurat daripada kalimah jar. Jar istilah yang digunakan pakai oleh ulama Basrah. Al-makhfudat daripada kalimah khafdun. Khafdun istilah yang digunakan pakai oleh ulama Kufah. Makna dia adalah sama, cuma nama dia berlainan. Kata penulis, jenis kalimah yang berada pada kedudukan jarrun ataupun dipanggil dalam bahasa Arab al-majrurat. Apa dia kalimah yang berada pada kedudukan jar? Setelah anda mengetahui tentang jenis-jenis ismun yang berada pada kedudukan raf'un dipanggil al-marfu'at, dan ismun yang berada pada kedudukan nasbun dipanggil al-mansubat, maka kita masuk kepada bahagian terakhir, iaitu al-majrurat. Kita dah ingat kan, ismun dia ada 3 kedudukan sahaja, kedudukan i'rab. Sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Jadi ini yang terakhir. Dah belajar bab marfu'at, dah belajar bab mansubat. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, iaitu al-majrurat. Bila ismun itu majrur? Ya, ini yang paling senang. Sebab apa? Sebab hanya sedikit sahaja ismun yang berada pada kedudukan jar, ataupun pada 2 keadaan ataupun 3 keadaan sahaja ismun berada pada kedudukan jar. Kalau sebelum ini banyak, al-marfu'at banyak, al-mansubat banyak. Tapi kalau al-majrurat, dia ada pada 3 keadaan sahaja. Ya, pada 3 keadaan sahaja. Kata dia, maka kita masuk pada bahagian yang terakhir, iaitu al-majrurat. Maknanya adalah asma jam'un bagi ismun yang berada pada kedudukan jar. Ia juga dipanggil dengan al-makhfudat. Ada 4 perkara yang menyebabkan sesuatu ismun berada pada kedudukan jar ataupun khafdun. Dia sebut 4, hakikatnya 3 sahaja, ya. Nanti anak akan ceritakan sebab apa 3 sahaja, dan kenapa dia sebut 4. Perkara-perkara tersebut adalah, yang pertamanya huruf jar. Ini yang menjadikan ismun majrur. Yang pertama sekali adalah huruf jar. Bila ada huruf jar sebelum daripada ismun, maka ismun selepasnya menjadi majrur lah. Ya. Apabila sesuatu ismun berada selepas huruf jar, maka ia menjadi majrur. Huruf-huruf jar tersebut adalah apa dia? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam. Dahulu kita dah baca pada awal kitab apa makna kalimah-kalimah ni.
Min apa makna dia, ila apa makna dia, an apa makna dia. Jadi kita tak perlu ulang dah. Yang penting kita hafal. Ini adalah huruf-huruf jar. Ya, kena hafal. Ini je ke huruf-huruf jar? Ada lagi. Ya, ini sebagai permulaan saja untuk kita tahu. Ya, hafal dahulu yang ini. Bila dah buka kitab yang lebih besar lagi, dia akan beritahu ada lagi kalimah-kalimah yang lain yang menjadi huruf jar. Yang ini banyak digunakan di dalam ayat-ayat, dalam perkataan. Sebab itu dia sebutkan yang ini dahulu. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, kaf, allam. Ini banyak digunakan di dalam ayat. Contohnya apa? Jitu minal madrasati. Saya datang daripada sekolah. Saya datang dari sekolah. Al-madrasati, kenapa dia baris bawah? Kenapa dia majrur? Sebab dia masuki oleh min. Min huruf jar. Jangan baca jitu minal madrasatu ataupun minal madrasata. Bila ada min, kena jadi majrur. Iaitu di sini tanda jar dia berbaris bawah. Minal madrasati. Contoh yang kedua, zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Mana syahidnya di sini? As-suq. As-suq kenapa baris bawah? Dimasuki oleh huruf jar. Kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu ila. Contoh yang seterusnya, radhiyallahu anil mu'minin. Allah redha terhadap orang-orang yang beriman. Syahidnya di sini apa dia? Al-mu'minin. Al-mu'minin di sini majrur kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu an. Apa tanda jar dia di sini? Hantar. Apa tanda jar dia di sini? Apa tanda jar dia? Hantar naqsan. Mengantuk. Belajar tak boleh mengantuk. Kalau mengantuk, nanti ustaz cerita tak faham lah. Ya? Belajar kena fokus. Lepas belajar, tidurlah nak tidur. Ya? Waktu belajar, fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru. Huruf jar di sini adalah an. Ya? Contoh yang seterusnya, jalastu alal bisati. Saya duduk di atas hamparan. Sekarang ni al-bisat majrur kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu ala. Contoh yang seterusnya, al-miftahu fil ghurfati. Kunci di dalam bilik. Al-ghurfati majrur kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu fi. Contoh seterusnya, rubba qawiyin ghalabahu tiflun. Barangkali orang yang kuat dikalahkan oleh budak kecil. Jadi sekarang ini mana huruf jarnya? Rubba qawiyin, dia jadi majrur kerana apa? Dimasuki oleh rubba. Ya. Sekarang ni contoh yang seterusnya, al-mu'minu ya'kulu bil yamini. Orang beriman makan dengan tangan kanan. Al-yamin majrur kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu ba, bil yamini, di baris bawah. Contoh yang seterusnya, al-mawju kal jibali. Ombak seperti bukit. Ombak tersebut seperti bukit. Jadi sekarang ni syahid dia adalah kal jibali. Kenapa al-jibal baris bawah? Sebab dimasuki huruf jar, iaitu huruf kaf. Contoh yang terakhir, al-mulku lillah. Kekuasaan adalah milik Allah. Jadi lafzul jalalah Allah. Kenapa jadi baris bawah di sini? Kerana dimasuki oleh huruf jar, iaitu lam.
lillahi. Ya. Jadi itu contoh-contoh bagi huruf jar. Kata dia kalimah al-madrasati, as-suqi, al-mu'minina, al-bisati, al-ghurfati, qawiyin, al-yamini, al-jibali dan Allahi majrur kerana ia dimasuki oleh huruf jar. Alamat atau tanda jar bagi kalimah ini adalah kasrah, kecuali kalimah al-mu'minin yang menggunakan huruf ya sebagai tanda jar. Itu yang pertamanya. Bila ismun terletak selepas huruf jar, maka dia majrur. Yang keduanya huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Artinya huruf ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menunjukkan makna sumpah. Bila kita nak bersumpah dalam bahasa Arab, kita pakai salah satu daripada huruf ini. Huruf yang tiga, iaitu apa? Huruf waw dan huruf ta dan huruf ba. Seperti sebut wallahi, billahi, tallahi. Huruf waw, ba dan ta ini digunakan untuk menunjukkan sumpah. Bila masa pakai waw, bila masa pakai ta, bila masa pakai ba, ini akan dijelaskan di dalam kitab yang lebih tinggi lagi. Apa kalimah yang boleh kita pakai waw untuk bersumpah, dan apa kalimah yang boleh pakai ba dan boleh pakai ta. Yang pentingnya kan antum ingat bahawa ketiga-tiga kalimah ini ianya digunakan untuk kita bersumpah dengan sesuatu. Jadi huruf qasam ini juga adalah sebahagian pada huruf jar sebenarnya. Sebab itu apa dia? Sebab itu saya katakan tadi, ismun itu berada pada kedudukan jar pada tiga keadaan saja. Dalam buku ni dia sebut 4 kan. Jadi dibahagikan di sini huruf qasam pada bahagian yang lain. Huruf qasam dibahagikan pada bahagian yang lain, yang sebenarnya ianya adalah sebahagian daripada huruf jar. Oleh kerana dia mempunyai makna yang tersendiri dan sering digunakan, maka dia letakkan pada bahagian yang lain. Hakikatnya dia adalah sebahagian pada huruf jar. Kata dia huruf qasam, artinya huruf-huruf yang digunakan apabila bersumpah. Huruf-huruf tersebut adalah ba, ta dan waw. Contohnya apa? Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Wal asri, waw di sini waw apa? Waw qasam. Sebab itu al asri itu dibaca dengan baris bawah. Wal asri, kerana dia adalah muqsamun bih, perkara yang dia bersumpah dengannya. Wal asri. Jadi sekarang ni tanda jar dia adalah baris bawah. Contoh yang lain, tallahi la akidanna asnamahum. Demi Allah, aku akan buat muslihat terhadap patung-patung berhala mereka. Di sini sumpahnya adalah dengan huruf ta. Tallahi, jadi baris bawah. Yang ketiganya huruf ba. Billahi la ajtahidanna fi talabil ilmi. Demi Allah, orang Melayu disebut dia terjemah demi belaka. Tak kira dengan waw ke, dengan ba ke, dengan ta, orang Melayu terjemah demi kan, untuk menunjukkan sumpah. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kalimah al-asri dan lafzu Allah majrur kerana dimasuki oleh huruf qasam.
Alamat jar bagi kalimah-kalimah ini adalah kasrah. Yang ketiganya, idhafah, artinya sandaran. Bila dalam perkataan itu ada kalimah yang disandarkan kepada kalimah yang lain, maka ada kalimah yang akan menjadi majrur. Kita dah belajar bab idhafah dahulu kan, bab sandaran. Bila ada idhafah, dia ada dua perkara, iaitu mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan kepada kalimah yang lain, dan mudhafun ilaih adalah kalimah yang disandarkan kepadanya kalimah yang lain. Mudhaf duduk depan, mudhafun ilaih duduk belakang. Contoh macam apa? Babul baiti, pintu rumah. Kalimah babu, pintu, ia adalah mudhaf. Al-baiti, rumah, dia menjadi mudhafun ilaih. Yang dimasukkan di sini yang majrur itu ialah kalimah yang menjadi mudhafun ilaih. Bila kalimah itu menjadi mudhafun ilaih, maka dia majrur. Adapun mudhaf, dia tidak semestinya majrur, dia ikut keadaan ayat lah. Boleh jadi dia marfu', boleh jadi dia mansub, boleh jadi dia majrur. Bergantung pada kedudukan dia dalam ayat. Yang kita masukkan dengan idhafah di sini, sandaran sini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih semestinya majrur. Kita sebut babul baiti, tak jadi baita, tak jadi baitu dah. Babul baiti, ya, baris bawah. Kata dia, yang dimaksudkan di sini ialah apabila sesuatu ismun disandarkan kepada ismun yang lain, maka ia dipanggil mudhafun ilaih. Yang disandarkan kepadanya ismun yang lain, ya. Ismun yang disandarkan kepadanya ismun yang lain menjadi mudhafun ilaih. Ismun yang disandarkan kepada ismun yang lain menjadi mudhaf, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini mudhafun ilaih. Di dalam kaedah ilmu nahwu, mudhafun ilaih adalah majrur. Kalimah yang disandarkan kepada mudhafun ilaih pula dipanggil mudhaf. Contohnya, hadza hasirul masjidi, ini tikar masjid. Hasirul mudhaf, al-masjidi mudhafun ilaih. Kalimah al-masjidi majrur kerana ia menjadi mudhafun ilaih. Alamat jarnya adalah kasrah. Kalimah hasir pula menjadi mudhaf. Jadi jenis kalimah yang kedua yang majrur adalah apa? Adalah mudhafun ilaih. Yang pertama yang duduk selepas huruf jar termasuk huruf qasam, dan yang keduanya adalah mudhafun ilaih. Bila suatu kalimah itu menjadi mudhafun ilaih, otomatik kita tahu dia adalah majrur. Yang keempatnya menjadi pengikut kepada kalimah yang majrur, akan dibahaskan dalam bab at-tawabi'. Jadi kalimah yang keempat ataupun yang sebenarnya yang ketiga, yang berada kedudukan jar kalau dia mengikut kalimah yang majrur. Kalimah sebelum dia majrur, maka dia pun majrur. Jadi ini kita akan bahaskan dalam bab at-tawabi', ya. Apa dia tawabi' dan apa dia kalimah-kalimah yang menjadi tawabi'. Tawabi' itu artinya pengikut. Bila dia pengikut, dia ikut yang sebelumnya. Sebelumnya marfu', dia marfu'. Sebelumnya mansub, dia mansub. Sebelumnya majrur, maka dia pun majrur. Jadi bab tawabi' ni dibahaskan dalam bab yang khusus. Dia tak masuk dalam marfu'at, tak masuk dalam mansubat, tak masuk dalam majrurah. Kita buat bab khusus kerana apa? Dia tak ada i'rab yang khusus. Dia ikut kalimah yang sebelumnya. Sebelumnya marfu', dia marfu'. Sebelumnya mansub, dia mansub. Sebelumnya majrur, dia majrur. Jadi ini
akan kita bahaskan. Apa dia kalimah yang dipanggil dengan at-tawabi', yang menjadi pengikut pada kalimah yang lain pada kedudukan i'rab. InsyaAllah kita akan bacakan pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi kita habiskan sedikit lagi, ulang kaji ismu-ismu yang berada pada kedudukan jar dipanggil majrurat. Yang kedua, ia menjadi majrur pada 4 keadaan: terletak selepas huruf jar, selepas huruf qasam, apabila ia menjadi mudhafun ilaih, dan pengikut kepada kalimah yang majrur. Habis bab al-majrurat. Senang kan? Sikit saja kalimah yang dipanggil dengan al-majrurat. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk pada bab yang terakhir, iaitu bab at-tawabi'. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.